Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan Bukit Kiara yang telah menjemput saya, Muhammad Sadi bin Muhammad Amin daripada Agensi Anti Dada Kebangsaan bagi membentangkan satu tajuk kajian faktor yang mempengaruhi penggunaan individu sistem pembayaran internet atau SPI di Malaysia. Skop persembahan saya pada kali ini adalah berkenaan dengan pengenalan kajian yang telah dijalankan, literasi kajian, rangka kerja, metodologi, analisis dan kesimpulan. Untuk mengetahui lebih lanjut bahawa sistem pembayaran internet adalah suatu platform yang wujud di dalam talian yang menghubungkan di antara pengguna dan juga bank, dan sistem ini disambungkan ataupun link melalui internet, dan ianya akan melalui suatu platform yang dipanggil sebagai payment gateway, dan inilah yang merupakan definisi kepada kajian yang dijalankan. Apa yang menjadi isu pada hari ini adalah penggunaan internet di seluruh dunia meningkat dari masa ke semasa. Misalnya dilaporkan sebanyak 2.8 bilion dengan 25 bilion peranti yang ada sepanjang tahun 2014. Dan walau bagaimanapun kita lihat pengguna di Malaysia masih lagi di tahap yang lebih rendah, iaitu sebanyak 17.7 juta dengan 15.2 juta pelanggan telco, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia. Penggunaan internet ini telah disokong dengan penubuhan multimedia super koridor pada tahun 1996 dan Plan Induk Digital Malaysia 2014 yang bertujuan untuk beralih daripada sistem analog kepada digital. Masalahnya adalah kadar penggunaan pembayaran internet di Malaysia masih lagi rendah, khususnya di kalangan pengguna individu. Kita dapati bahawa transaksi bukan tunai di Malaysia hanya 13 transaksi bagi setiap penduduk, sedangkan kita dapati di negara-negara maju penanda arasan mereka adalah melebihi 200 transaksi bagi setiap penduduk, sebagaimana yang dilaporkan oleh KPG-Mini. Jadi ini merupakan suatu kerugian kepada negara, dan sebab itulah kajian ini dijalankan untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna individu di dalam sistem pembayaran internet. Objektif kajian ada 4, dan tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang merupakan pemboleh ubah tidak bersandar, dan ianya akan juga melihat hubungan faktor-faktor ini dengan pemboleh ubah bersandar yang akan dijelaskan kemudian. Dan di dalam masa yang sama kita menambah lagi hubungan mediasi dan moderasi bagi melihat tingkah laku pengguna sistem. Dan hasil daripada hubungan ini, satu rangka kerja kajian akan dicadangkan. Dari segi kepentingan, kita melihat terdapat kepentingan dasar dan pelaksanaan, dan diharap dengan kajian ini dapat memperbaiki pelaksanaan dasar, melihat faktor-faktor kritikal yang membawa kepada adaptasi sistem, dan juga cadangan penyelesaian masalah pada masa akan datang. Begitu juga kajian ini memberikan impak kepada penggunaan sistem pembayaran internet individu, dan juga di mana kita melihat pelbagai teori berkenaan dengan sistem maklumat yang telah dibuat kajian oleh para sarjana, tetapi melalui kajian ini kita akan membentuk kerangka kajian berdasarkan 4 teori asas penerimaan sistem, dan juga berasaskan kepada bidang sosiologi bagi membina model baru di dalam kajian. Dari segi literasi, kajian ini setelah membuat penelitian kepada lebih daripada 400 artikel, jurnal, buku dan juga laporan-laporan,
Kajian ini telah membuat pengelasan, trend dan juga melihat teori-teori sistem maklumat, khususnya TAM, UTA, UT, IDT dan juga Model of Trust. Dan daripada teori-teori ini, kita membuat hipotesis bagi membentuk kerangka dan membina objektif kajian sebagaimana dinyatakan. Dari segi timeline ataupun carta perbatuan literasi yang telah dirujuk, saya telah melihat mulai daripada tahun 1980-an, misalnya yang paling lama David 1989 sehinggalah yang terkini Venkatesh dan yang lain pada tahun 2012. Kajian ini membuat suatu model baru kepada studi yang dibuat, dan di sinilah kita memilih di mana variables yang sesuai ataupun pemboleh ubah yang sesuai untuk dimasukkan. Kajian ini telah membentuk 7 hipotesis dengan menjadikan pemboleh ubah jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, pemuda cara pengguna dan kepercayaan mempunyai hubungan langsung dengan niat untuk menggunakan sistem pembayaran internet, dan daripada niat itu penggunaan sebenar telah dimasukkan di dalam kajian. Di samping itu ada satu pemboleh ubah mediasi iaitu persepsi risiko, dan reka bentuk kajian adalah secara kuantitatif. Justru keseluruhan ciri-ciri kuantitatif perlu dilaksanakan di dalam kajian ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam paparan, daripada penyataan masalah sehinggalah pengumpulan data, ujian hipotesis dan seterusnya dapatan-dapatan yang akan dianalisis. Kaji selidik telah dikemukakan dan 318 telah dikembalikan, dan kajian ini dijalankan sepanjang bulan September dan Oktober 2016, dan ada 8 variables dengan konstruk yang telah dinyatakan, dan ini juga telah dibuktikan di dalam analisis yang telah kita laksanakan berdasarkan kepada kaedah-kaedah statistik yang digunakan di dalam kajian. Di antara yang perlu dinyatakan di sini adalah dari segi kebolehpercayaan dan kesahan tools ataupun konstruk yang digunakan. Daripada data yang kita analisis, semua faktor pemuat misalnya melebihi 0.5, dan kita dapati bahawa pemboleh ubah dengan konstruk yang kita bina itu adalah signifikan dan boleh digunakan untuk meneruskan proses menggunakan SEM tadi. Dan ini adalah keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan. Ujian yang kedua adalah ujian kesahan diskriminan. Daripada keputusan yang telah dipaparkan, kita dapati bahawa konstruk yang nilainya kurang daripada 0.8 adalah membuktikan kesahan diskriminan, dan kita dapati korelasi Pearson tidak ada yang lebih daripada 8 dan boleh diterima bahawa keseluruhannya mempunyai korelasi yang signifikan dan positif. Seterusnya adalah menguji indeks tahap kesesuaian. Di dalam kajian ini kita menggunakan 6 kaedah bagi menguji GOF ataupun indeks tahap kesesuaian. Kita dapati walaupun C-min ataupun chi-square min ini agak tinggi, namun begitu model-model yang lain misalnya TLI dan juga GFI menunjukkan nilai yang tinggi, dan ini menghampiri 1. Kita dapati bahawa model ini adalah menunjukkan suatu model yang boleh diterima, dan kita boleh menggunakan output SME yang dikeluarkan daripada AMOS SPSS untuk membuktikan hipotesis yang akan kita bincangkan. Ini merupakan model kesesuaian keseluruhan yang digambarkan di dalam AMOS SPSS. Dan daripada analisis dan penemuan yang kita buat, ada 3 pemboleh ubah yang menunjukkan
pengaruh yang positif lagi signifikan, iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha dan pengaruh sosial seperti yang ditunjukkan. Dan kita juga mendapati bahawa faktor mediasi oleh persepsi risiko di antara kepercayaan atau trust dengan niat adalah positif dan ianya signifikan, menunjukkan bahawa ada suatu hubungan yang kuat di antara kepercayaan dan niat dengan pengaruh daripada risiko. Dan secara kesimpulannya, ini merupakan suatu model pengguna SPI di Malaysia, dan implikasi daripada pengetahuan ini membolehkan kita mencadangkan kepada pihak kerajaan, khususnya Bank Negara Malaysia dan Pembankan Nasional, bagaimana komersial, bagaimana untuk memperbaiki lagi sistem online banking yang mereka sedang laksanakan. Dan ini perlu memandangkan dengan adanya sistem pembankan ini akan dapat memberikan pengguna advantage yang lebih banyak, misalnya cepat, mudah dan sedang digunakan. Dan dalam masa yang sama, bank boleh mengurangkan cawangan-cawangan yang mana ini akan mengurangkan kos. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu melihat bahawa bank boleh mewar-warkan penggunaan sistem pembayaran internet di media-media masa yang ada sekarang. Dan dari segi implikasi praktikal, kita dapati bahawa pengguna di Malaysia inginkan suatu sistem yang cepat dan mudah dari segi prestasinya, senang digunakan, user friendly atau ramah pengguna. Begitu juga aktiviti-aktiviti sosial berkaitan dengan penggunaan internet ataupun online banking dengan para pemimpin masyarakat dan selebriti perlu mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sistem pembayaran internet ini. Dan dari segi dasar, kita lihat bahawa semua SPI perlu mempunyai kriteria seperti kepuasan pelanggan, mempunyai maklumat yang lengkap, kualiti yang baik, spesifikasi produk yang lebih lengkap dan mempunyai daya saing. Dan kita perlu melihat bahawa ada setengah-setengah keadaan kita menjemput orang menggunakan, tetapi dalam keadaan yang lain kita boleh mewajibkan di mana tanpa menggunakan sistem pembayaran internet, suatu transaksi itu tidak lagi boleh diteruskan. Jadi ini merupakan suatu kaedah bagaimana kita memperbaiki dasar sedia ada. Begitu juga dengan pewujudan undang-undang berkenaan dengan pembayaran dalam talian, dasar pemprosesan dan juga transformasi dari segi infrastruktur. Dan dari segi kesedaran adalah pentingnya supaya bank dan juga para service provider ini mempromosikan pembayaran internet ini di dalam media dan juga kempen-kempen pendidikan. Secara kesimpulannya, bolehlah dinyatakan bahawa kajian ini telah mencapai objektifnya, dan kita lihat secara kesimpulan jangkaan prestasi, harapan usaha yang dijalankan oleh institusi dan juga pengaruh sosial bagi mempengaruhi niat dalam penggunaan sistem pembayaran internet di Malaysia adalah amat penting, dan para pembuat dasar dan juga service provider perlu mengambil kira faktor-faktor ini bagi menjayakan pelaksanaan pembayaran internet di Malaysia. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.